Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu dunia masih ingat tokoh-tokoh seperti Castro, Gandhi, Mandela, Mao Zedong, Kim Il-sung, Ho Chi Minh, Soekarno, Huze Rizal, dan mereka yang sewaktu dengannya. Orang ni boleh dikatakan monumen. Bukan saja orang biasa, monumen di dalam negara mereka masing-masing. Anwar Ibrahim nak juga dilihat sebagai seorang yang setaraf dengan mereka semua. Anwar Ibrahim tidak puas hati sekira dilihat hanya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 pula tu. Bukan Perdana Menteri yang pertama. Bapa Malaysia. Perdana Menteri yang kedua, Bapa Perpaduan. Bapa Pembangunan. Dan seterusnya. Anwar ni, bapa apa? Bila 100 tahun dari sekarang, orang seperti Castro, Gandhi, Mandela, Mao Zedong, Kim Il-sung, Ho Chi Minh, Soekarno, Huze Rizal dan ramai lagi, Presiden Kennedy misalnya, ramai lagi akan diingat 100 tahun pada sekarang. Tapi 100 tahun pada sekarang, tak ada orang ingat siapa dia, Anwar Ibrahim. Who was he? So, ini yang Anwar nak sangat. Mula-mula ialah cita-cita dia tu nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Dia akan buat apa saja. Baik dari segi menggadai agama ke, menggadai bangsa ke, menggadai maruah, dia tak kisah. Asal dia boleh jadi Perdana Menteri. But it does not stop there. Once he become Prime Minister, it's not enough. Tak cukup. Dia mesti seorang Perdana Menteri yang special, yang luar biasa. Yang 100 tahun pada sekarang dia diingati. Mungkin kalau sebut Tun Razak 100 tahun pada sekarang, siapa dia? Hussein On, siapa dia? Najib Tun Razak, mungkin Mahathir akan diingati lah. You need to be outrageous to be remembered. Jadi sekarang ni, apa yang Anwar buat ni dengan dia punya Malaysia Madani dan sebagainya, ialah untuk nak leave his mark. Maknanya, bila Anwar sudah tak ada 100 tahun pada sekarang, Malaysia Madani akan masih diingat dan oleh kerana itu Anwar juga akan diingat. The creator, the inventor, the innovator of Malaysia Madani. Tapi Anwar bukan seorang reformer atau innovator. Anwar tidak ada wawasan. He has no vision. Reformasi. Orang semua kata, ini kerana reformasi Malaysia berubah. Malaysia changed because of reformasi yang dilancar pada bulan Ogos ataupun bulan September tahun 1998. Tapi reformasi itu ataupun pergerakan reformasi dicuri dari Indonesia. Indonesia melancarkan pergerakan reformasi pada bulan Mei tahun 78. Reformasi Malaysia bulan September. Anwar curi idea reformasi dari Indonesia. Dia ciplak and then dia kata dia the founder of the reformasi movement. The founder of the reform movement in Malaysia. Tak. It was not him. Dan reformasi itu is a camouflage. Cuma nak menentang Mahathir, dia tak bolehlah kata dia menentang Mahathir kerana Mahathir buang dia. Atau dia menentang Mahathir sebab Mahathir sekat dia dari jadi Perdana Menteri Malaysia. Dia kena kata pasal Mahathir ni tidak membawa perubahan ataupun bring changes kepada Malaysia, maka Anwar melancarkan pergerakan reformasi untuk bawa perubahan, nak pembaruan kepada Malaysia. It's just an excuse. Kita nak hentam Mahathir, kita kena kata Mahathir ni korup,
Jadi kita perlu tukar the whole wajah Malaysia melalui pergerakan reformasi. But that pergerakan was stolen lah, the idea, the name also lah, nama dia. Lepas tu tahun 2011, Anwar lancarkan bersih untuk bawa perubahan kepada electoral system, reform to the electoral system, mana sistem pilihan raya ni pun perlu reformasi. Untuk keadilan, for to get a free and fair election. Free and fair election maknanya the electoral system perlu dirombak, perlu direform. Tapi bersih tu sendiri dicuri dari bersih 2007 yang telah pun dilancar, dan memorandum kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah pun dihantar cadangan untuk reform 2007 November. Yang 2011, 4 tahun lebih tu, kononnya reformasi 2.0 juga dicuri. So everything ciplak, everything was stolen. Baik reformasi, baik bersih, everything was stolen. So sekarang ni Anwar jadi Perdana Menteri yang ke-10. Dia nak satu dunia lihat Anwar ni sebagai satu Perdana Menteri yang luar biasa, satu Perdana Menteri yang sangat-sangat special, yang sebelum ni 9 Perdana Menteri sebelum ni tidak buat, dan dia buat. That makes him not only the best but the most special Prime Minister dalam sejarah. Lepas ni PM11 tak boleh nak lebih baik dari Anwar, tak boleh nak mengatasi Anwar. Anwar is going to achieve the height. That's it. Dan selepas ni, nobody can be a better Prime Minister than Anwar Ibrahim. Kalau ada lepas ni Perdana Menteri yang ke-11, ke-12 pun, dia tidak akan sampai ke tahap Anwar. Dia lower level dari Anwar. Ini yang Anwar nak. So, dia lancar ni his Madani. And Anwar punya Madani ni is boleh dikatakan serampang 3 mata lah kata, atau serampang 4 mata. And is going to attack everything. Tapi Malaysia Madani ni hanya nak create satu identity baru, wajar baru, iaitu bangsa Malaysia. Isu bangsa Malaysia ni sendiri pun telah dibuat. Misalnya Lee Kuan Yew buat bangsa Singapura. Sebab Singapura ni di kalangan Cina pun berpecah. Ya ada Cina Cantonese, Cina Hokkien, Cina Hakka, Cina macam-macam jenis Cina. Dan Cina pun tidak bersatu. Cina pun beratus-ratus tahun sebelum ni berperang. Jadi dia tidak mau sekolah Cina. And dia nak sekolah sekolah Western, maknanya English Language School. Dan dia tak mau Cina bercakap dalam dia punya mother tongue, maknanya all Chinese must speak Mandarin. Dan bahasa Malaysia is the other language, English also lah, because dia nak supaya tidak ada Melayu, Cina, India, dan Cina satu jenis Cina saja. So Lee Kuan Yew created bangsa Singapore mengguna bahasa, using language to unite the people. Maknanya bila you semua Cina speak Cantonese and you all speak English, maka you become one race walaupun different colours. This is not something new. And Indonesia pun berpecah macam-macam. Indonesia, Bugis, Indonesia, Jawa lah, Sumatera lah, Aceh lah, dan macam-macam lagi. So, di Indonesia pun, they created a bangsa Indonesia. So, bila bangsa Indonesia tu, saya bukan Jawa, saya bukan Aceh, saya bukan Bugis, saya Indonesia. So, they created the same thing. Anwar nak tiru. Anwar tidak lagi mau Malaysian Chinese, Malay Chinese, Indian Chinese. Indian Chinese pun berpecah tu. Dia macam MIC, dia more for Tamil, yang
jenis India lain tu is not included tu. Dan also for Malays ni, Melayu berpecah. Kita ada Melayu Siam, kita ada Melayu Jawa, Melayu Minang. So he wants to create again satu jenis Melayu, satu bangsa Melayu, and satu bangsa Melayu duduk di dalam satu bangsa Malaysia. That is what he's trying to do. So dia kena erase lah race and religion dari culture orang Melayu. So ini Malaysia Madani ni is actually satu formula untuk create a new race, a new bangsa yang dipanggil bangsa Malaysia. Melayu, Cina, India, Islam, Kristian tidak wujud lagi. We don't care about our religion, we don't care about our race, we only bangsa Melayu. Tetapi dengan dia buat bangsa Malaysia tu, dia kena hapuskan UMNO dan hapuskan PAS. Dan juga dia kena hapuskan MCA, MIC, because MCA is keeping the Chinese identity alive. MIC is keeping the Indian identity alive. UMNO ni is keeping the Malay identity alive. Maknanya ketuanan Melayu. And then PAS pula is keeping the Muslim identity alive. Sebab orang Melayu ni kalau buat survey, kalau tanya dia, they are Muslim first. Saya ni orang Islam. Saya ni orang Kelantan. Saya ni orang Melayu. Last, saya ni orang Malaysia. Saya rakyat Malaysia. So the Malaysian identity is number 4. The Islamic identity is number 1. The Malay identity is number 2. Lepas tu mari pula kepada semangat kedaerahan. Even in Terengganu misalnya, dia bukan orang Terengganu, dia orang Besut, dia orang Kemaman, dia orang Dungun. So the state identity itu jatuh lagi ke nombor 4, nombor 5. So maknanya orang Terengganu ni Islam, orang Terengganu ni Melayu. Yang ketiga ni orang Melayu ni, saya orang Dungun, saya orang Kemaman, saya orang Besut, saya orang Ulu Terengganu. Then come saya rakyat Terengganu. And last of all, saya rakyat Malaysia. So it's very difficult to have a common identity apabila misalnya, utama sekali orang Melayu, pemikiran mereka is agama dulu, bangsa kemudian, daerah yang ketiga, dan ke bawah sekali baru mereka identify dengan Malaysia. Kalau buat opinion poll, buat survey, kalau di Sabah Sarawak sudah tentulah. Kita buat di Terengganu Kelantan. Orang Terengganu Kelantan ni majoriti. Kalau diberi peluang untuk kebebasan, maknanya the Islamic Republic of Kelantan. Tidak lagi Kelantan satu negeri dalam Malaysia. Kelantan is not the state in Malaysia. Kelantan is like Singapore. It is independent from Malaysia. Nak masuk Kelantan kena ada pasport misalnya. And so the Islamic Republic of Kelantan ataupun the Islamic Sultanate of Kelantan is independent from Malaysia. Orang Kelantan nak tak? Kalau buat survey, kalau buat poll, majority, bukan 100% lah, majority orang Kelantan nak boleh terima kemerdekaan dari Malaysia. Dia perangai dia sama macam orang Scottish atau orang Irish atau orang Welsh di UK ni. In fact, Scotland, Wales Island ni dia 50-50 tau. 51%, 49%, maknanya hampir ni majority, tapi tak sampai ke majority. Hari ni kalau Scotland buat referendum misalnya whether nak keluar dari UK, so Scotland is independent, no more part of the United Kingdom. Scottish Nationalist Party akan menang tu referendum tu. Majority orang Scottish akan undi untuk keluar dari UK. Terutama sekali this Brexit punya issue ni not popular di Scotland. So this is the situation di kalangan orang Melayu.
dan juga sikit sebanyak Chinese and Indians and so on. So Anwar ni create Malaysia Madani ataupun kerajaan Madani ni dengan harapan yang he can erase the identities, the racial and religious identities, and create satu identity baru, iaitu bangsa Malaysia, di mana agama, bangsa, semangat kedaerahan, misalnya whether you're Kelantanis or whether you're Kedahan, itu semua akan diketepikan, dan kita semua ni rakyat Malaysia, tak kisah dari negeri mana, tak kisah bangsa apa, tak kisah agama apa, kita anggap kita ni satu identity, iaitu we are bangsa Malaysia. To do that, dia kena hapuskan PAS dengan UMNO. Selagi PAS masih wujud, selagi UMNO masih wujud, dan juga MCA dan MIC masih wujud, walaupun MCA, MIC tidak begitu kritikal banding dengan UMNO dan PAS, dan juga of course now bersatu, one more, ya. The creation of bangsa Malaysia mustahil. So his Malaysia Madani ni, dia ada hidden agenda. Dia ada motif. Iaitu kita jangan baca yang tersurat, kita kena baca yang tersirat. And the hidden motive is to create Pakatan Harapan as a multiracial punya group yang akan mengganti semua lain, parti-parti politik yang lain. Sebab apabila bangsa Malaysia is created melalui this Malaysia Madani punya konsep, maka parti macam UMNO, PAS, Bersatu, even MCA, MIC sudah tidak lagi relevant di dalam Malaysia. Dan the only relevant party will be Pakatan Harapan. Sebab Pakatan Harapan mengamalkan konsep secularism, pluralism, liberalism, and the creation of a common identity yang kita panggil bangsa Malaysia. Tapi sebelum tu boleh berlaku, terlebih dahulu parti-parti lain, Parti Perikatan, Parti Barisan Nasional, semua kena dihapuskan, dan akan tinggal satu saja grouping, iaitu Pakatan Harapan. The only viable party for the future. Dan Anwar akan diingati, Anwar will be remembered as the creation of a new Malaysia. The creation of a new bangsa Malaysia. Dan Anwar will be at par lah dengan the innovators and also the reformers, negara-negara lain, negara-negara Southeast Asia, baik Huzair Rizal ke, baik Gandhi ke, Mandela, tak kisahlah. Anwar will be remembered as at par with all these people. Itu Anwar punya cita-cita, Anwar punya dream. To be not just a Malaysian Prime Minister, but to be the most special Malaysian Prime Minister in history. Tapi the problem with Anwar is he's not a reformer. He's not an innovator. He's a fake. Bila dia bercakap tu, dia nak cuba beri kita impression, nak impress kita yang dia punya, he's a very intellectual person, very highly intellectual person. Perkataan dia guna, istilah dia guna, konsep-konsep yang akan keluar dari pemikiran dia is all going to be like, wow, orang lain tak boleh macam ni, Anwar seorang lah, special ni. Bila dia bercakap tu, kita keliru. Kita keliru sebab dia mengelirukan kita. Dengan sengaja dia mengeliru. So, bila dia bercakap kita keliru, maknanya kita ni tidak setaraf dengan Anwar. We are not of his level. Anwar ni tinggi sangat ni level dia. Sampai bila dia cakap, saya pun confused sebab saya tidak mencapai ke tahap situ. So, when you are lower level, you are not of Anwar's very high level, bila dia bercakap, you susah nak follow tu. Because kita tidak pandai macam Anwar. Kita ni kurang pandai. That's why kita tidak faham Anwar bercakap. Tapi Anwar bercakap ni berpusing-pusing. Anwar actually is talking nonsense. So, bila dia talk nonsense, berpusing-pusing, kita confused. Dalam kita confused, kita rasa yang kita ni
level bawah, level rendah. Sebab tu kita ni tak boleh nak faham apa Anwar cakap. Dan dia tidak menjawab kalau kita bertanya satu question direct. Soalan tu perlu hanya yes or no. Betul ke atau tak betul? Tapi dia tak jawab. Dia akan pusing sini, pusing situ. Bila kita bercerita tentang ini, dia jawab tentang itu. Jawapan dia tak kena-mengena. Padahal Anwar ni, kalau nak kira cikgu sekolah. Yalah, Ahmad Zaid Hamidi ada kata, awak ni cikgu saya. Tapi Anwar was cikgu sekolah. Dia ada yayasan anda dulu. He was running a institute, yayasan anda. So, dia cikgu sekolah. So, sepatutnya dia pandailah dia mengajar orang. Tapi tengok bila student tanya dia baru ni. Student tanya dia satu aja. You know, ada trust deficit. Maknanya, awak ada masalah, orang tidak yakin dengan awak. People do not, have no confidence in you. So, there is a confidence deficit, iaitu satu dunia lah. Rasa yang mungkin Anwar ni tidak berkebolehan untuk mentadbir negara. Anwar is not capable of running the country. So, apa jawapan awak? Dan apa rancangan awak untuk masa depan? What's your plans for the future untuk rakyat muda ni, golongan muda, graduate ni, student-student yang akan graduate dari universiti satu hari. Ada ke kerja untuk mereka? Atau dia graduate lepas tu kena pergi jual nasi lemak? All the graduates have to sell. Lepas tu sekarang ni dia nak buat pula nasi lemak melalui vending machine. So even makcik jual nasi lemak sudah tak boleh jual dah. You pergi dekat mesin, masuk RM2 dalam mesin, pum, nasi lemak tu keluar dari mesin. So, what's your plan? What's your idea? Apa you akan buat untuk menjamin masa depan student-student ni yang ramai akan graduate dan akan cari kerja nanti? Dia tak jawab. Dia kata rancangan masa depan dia akan tangkap orang yang rasuah. Dia akan bertolak ansur dengan orang rasuah. Lepas tu dia duk serik ni Timbalan Perdana Menteri ni yang banyak charge rasuah ke hulu ke hilir ke seluruh Malaysia. Ini nombor 2 you ni. Bertepek-tepek charge rasuah. Lepas tu you kata keutamaan you untuk nak melawan rasuah. And your own Deputy Prime Minister is bapak rasuah. Apa benda ni? Jadi bila student pun kata, cikgu apa benda ni? Dan ini student tanya cikgu tak reti nak jawab soalan. Fail lah tu. Kalau peperiksaan ni, Anwar would have fail already. So, kalau kita cerita tentang kejayaan Anwar has failed all his life. Tak usah kata dia fail dalam dia menjawab soalan. Soalan tu memang dia fail dah lama dah. You tanya dia benda ni, dia jawab benda tu. You tanya dia satu soalan yang memerlukan yes or no answer, dia pusing sampai 10 minit. Mau cerita satu sejarah dari zaman Nabi Adam. Akhirnya dia tak jawab pun yes or no. This is Anwar. Dia tak boleh nak menjawab soalan pun. Jadi, macam mana dia nak takbir negara? Okey, kita jangan cerita spekulatif. Kita jangan cerita maknanya bagilah Anwar 5 tahun. Kita tunggu 5 tahun. Tengok PRU 16 besok kita evaluate balik, kaji balik kejayaan ataupun kegagalan Anwar. Tak perlu. Kita boleh tanya. Tahun 82. Okay? Anwar jadi Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Apa dia buat? What did Anwar do? You boleh ingat tak? Okey, mungkin orang muda ni belum lahir ke masih sekolah masa tu. Okey, yang generasi yang sudah bekerja, generasi yang sudah terlibat di dalam pentadbiran ke whatever, tahun 82. Apa kejayaan Anwar tahun 82 apabila dia jadi Timbalan Menteri Belia dan Sukan? Ingat tak? Okey, lepas tu dia jadi Menteri Pertanian. Masa dulu, Indonesia import 40% dari beras. Okey. Malaysia juga import 40% dari beras. 40% of our consumption import. Indonesia pun sama. Dan Anwar Menteri Pertanian.
Dan Anwar sepatut keluar dengan program self-sufficiency for food. Maknanya, kita tak mau bergantung kepada import untuk makanan kita. Baik beras, baik ayam, baik telur, baik lembu, daging lembu. Tak kisahlah. Kita nak misalnya self-sufficient macam babi tu. Daging babi itu kita ekspor ke Indonesia. In fact, the biggest market for babi is Indonesia. Tapi lembu kita masih import. Babi tak. Babi kita ada surplus tu. And baik ayam, baik telur, baik beras, semua kita import. So, the program masa Anwar dulu, Menteri Pertanian, is to come up with a self-sufficiency program. Supaya satu hari kelak, kita tak perlu dah import. Kita boleh ekspor. No longer import. Hari ini, Indonesia sudah ekspor beras mereka. Kita masih import 30%. So, sebelum tu, Indonesia, Malaysia, kedua-dua ekspor 40%. Sekarang ni Indonesia ekspor beras dan kita ni masih duduk import sampai 3. So, apa dia yang Anwar buat masa Menteri Pertanian dulu? Okay, and then we talk about lepas tu Anwar jadi Menteri Pendidikan, Education Minister. What did he do as Education Minister? Boleh ingat tak? Can somebody just tell me his achievement? Kejayaan Anwar sebagai Menteri Pendidikan. You tahu tak masa Anwar Menteri Pendidikan dulu, dia orang buat survey di kalangan student-student Melayu ataupun the Malay school children. 97% dari orang Melayu, student Melayu, tak nampak apa faedah pergi sekolah. 97%. And benda ni publish surat khabar tau. Ini bukan laporan rahsia. Ini satu laporan yang dikeluarkan di dalam surat khabar bahawa 97% dari orang Melayu tak nampak faedah pergi ke sekolah. Tak minat sekolah. Kalau boleh, dia orang tak mau pergi sekolah. Today, Anwar duk bising. Anwar kata berpuluh-puluh ribu ni student tidak hadir untuk peperiksaan. Berpuluh ribu. Sampai hari ni, student, terutama sekali orang Melayu, masih tak nampak faedah pergi ke sekolah. So, what has Anwar done as Education Minister? Nothing. Sama macam masa dia Menteri Pertanian, also nothing. Lepas tu dia jadi Menteri Kewangan. Okey, ramai orang mungkin masih ingat masa Anwar jadi Menteri Kewangan. What did he do sebagai Menteri Kewangan? Lepas tu bila kita menghadapi recession, the Asian financial crisis came. Macam mana Anwar handle? Anwar was not able to handle any financial crisis ataupun recession. Dia boleh maknanya blame orang ni, blame orang tu. Kerja dia untuk nak cari kambing hitam untuk blame. Anwar, his whole career, dari 82 hingga 98, that's a long time. 82 hingga 98 ialah 16 tahun. 16 tahun di dalam kerajaan. There's nothing he did. Dan sampai hari ni, ramai orang Malaysia yang masa tu dia orang dah ada dah lah. Mana yang belum lahir atau masih sekolah, tak apalah. Mungkin dia orang tak tahu semua ni. But those older generation, they can tell you, Anwar did nothing. 16 years in the government. Sampai ke Menteri Kewangan, sampai ke Timbalan Perdana Menteri. He did nothing. Nobody can remember anything of his achievements. So, kita kata bagi dia 5 tahun. Okey, kita bagi dia 5 tahun. Sekarang baru 7 bulan lah. Anwar jadi Perdana Menteri. So, kita bagi dia 5 tahun. You tahu tak? Anwar Perdana Menteri yang ke-10. Sebelum ni kita ada 9 Perdana Menteri. Okey? Ya, ramai orang tak ingat lah masa Tengku Rahman. Saya pun masa tu sekolah lagi. Saya sekolah rendah masa Tengku Abdul Rahman dulu. Tengku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri, saya masih tadika. I was in fact, I was standard 1, kalau tak salah tu.
Standard 1 di primary school, Tengku Rahman became Prime Minister. Tapi semenjak katalah Mahathir, ataupun saya masih ingat Tun Razak Hussein On yang sebenarnya. Tapi tengok baik Perdana Menteri yang kedua lah, Tun Razak and then Hussein On, Mahathir. All these Prime Ministers did not face the same disgusted scenario macam Anwar sekarang. Dia ada yang dipanggil honeymoon period. Dia panggil ni the period where the Prime Minister cannot do anything wrong. And this honeymoon period, mungkin setahun, 2 tahun, dia tamat. Lepas tu orang pun mulalah tak puas hati dengan Perdana Menteri. Abdullah Badawi. Kita ambil Abdullah Badawi. In fact, Mahathir tu, the first 2-3 tahun tu, everyone like him. Mahathir fantastic, Mahathir great. Untuk 2-3 tahun pertama. Abdullah Badawi lepas tu ambil alih pun, untuk 2 tahun pertama, okay, everything's good. Dan Najib ambil alih. 2-3 tahun. Najib is good. Yeah, fantastic. And then we came Muhyiddin. Muhyiddin ialah masa tu COVID. So, ramai orang tak puas hati sebab COVID. Dan Ismail Sabri ambil alih. Taklah serius sangat komplain. Tapi Anwar ni ambil alih sebagai Perdana Menteri. Hari kedua. Tak usah katalah setahun ke 2 tahun. Anwar didn't survive even 2 hari. Orang dah mula kutuk dia. Orang tak puas hati. So, Anwar punya performance ni, there was no honeymoon period at all for Anwar. Because you dah jadi pemimpin, you dah duduk dalam kerajaan 16 tahun. 16 tahun you duduk dalam kerajaan. Tapi, yelah, 16 tahun tu you tak capai apa-apa. And then you menjadi pembangkang 25 tahun. Dan tiap-tiap hari you keluar hujah you. Kalau saya kerajaan, saya buat ni. Sekarang kerajaan ni tak betul. Patut kerajaan buat ni. Kalau saya Perdana Menteri, semua ni tidak akan berlaku. Saya boleh bawa perubahan. And say, once I'm Prime Minister, this is what I'm going to do. That's what I'm going to do. Malaysia is going to be a great place. Fantastic place. Sekarang ni dia jadi Perdana Menteri dah 7 bulan. Tapi hari pertama, hari kedua, orang dah tak puas hati. Sebab you cakap banyak. Dengan pengalaman you 16 tahun. Dalam kerajaan, dengan 25 tahun, you duduk cerita apa you akan buat, pencapaian you. What you are going to do for this country if you become Prime Minister, when you become Prime Minister. And then you become Prime Minister, you tak boleh buat. You duduk blame kerajaan dulu. Kerajaan dulu ni dia tinggal taik. Saya kena cuci taik. So, Anwar is the shortest Prime Minister dari segi dia punya honeymoon period. He had no honeymoon period. Hari kedua, rakyat dah benci dah dengan dia. Sekurang-kurang Perdana Menteri sebelum ni, bolehlah 2-3 tahun sebelum rakyat mula bangun dan kritik. So, Anwar is not Huzair Rizal ataupun Castro ataupun mana-mana pemimpin yang dia rasa dia setaraf. Anwar is a failure. He has been a failure actually all his life. Tapi Anwar pandai bercakap. Anwar pandai meyakinkan orang. Tapi bercakap okey lah bila you belum memegang kuasa. Bila you dah pegang kuasa, you tak boleh dah nak cakap. You kena perform. You have to do, no longer talk. And Anwar cannot do. And Anwar's Malaysia Madani ni akan gagal. Dalam 6 pilihan raya akan datang. Yang akan menentukan pengundi-undi untuk siapa is not Madani. Tetapi bangsa, agama dan semangat kedaerahan. Itu akan menentukan siapa menang pilihan raya 6 negeri ini yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.